Beja Sukan tidak mahu tertekan dalam memburu slot ke Sukan Olimpik Paris 2024 yang akan membuka tirai hujung bulan depan. Pelari pencut sensasi negara Muhammad Azim Fahmi sebenarnya ingin terus fokus bagi mendapatkan semula keseronokan bersaing di pentas antarabangsa. Pelari kelahiran Teluk Intan Perak itu berkata dia kini berada pada tahap terbaik sekali selain mahu terus kekal fokus. Pemegang rekod 100 meter kebangsaan dengan catatan 10.09 saat tersebut telah melakukan catatan terbaiknya musim ini 10.24 saat ketika beraksi pada kejohanan olahraga di Los Angeles 27 April lepas. Namun catatan berkenaan masih jauh jika dibandingkan dengan kelayakan ke Paris yang memerlukannya mencatat masa 10 saat untuk layak secara merit. Kesatuan Olahraga Malaysia perlu menyerahkan nama Azim Fahmi atau Shirin Samson Vilabui kepada Majlis Olimpik Malaysia sebelum 8 Julai ini jika kedua-dua atlet itu tidak dapat menaikkan diri secara merit. Mara dan Felda berminat mintai Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM sebagai ahli bersekutu. Presiden PSM Datuk Muhammad Somari Ridwan memaklumkan Mara telah menghantar borang keahlian pada Khamis. Dalam pada itu, Pengurusi Felda Datuk Seri Ahmad Sabri Cik turut menyatakan minat sama. Beliau berkata perkara ini akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa tertinggi PSM dan pihaknya tiada masalah menerima penyertaan berkenaan. Menurutnya, perjalanan itu akan memperbesarkan lagi keluarga sepak takraw Malaysia. Datuk Muhammad Somali berkata Mara dan Felda memang sangat dekat dengan sepak takraw yang juga sukan warisan negara. Beliau juga melihat Mara dan Felda sebagai kilang untuk melahirkan pemain-pemain sepak takraw negara. PSM sudah mempunyai 22 ahli gabungan dan ahli bersekutu setakat ini. Badminton terbuka Indonesia bergu lelaki negara Man Wei Chong dan T Kai Hun mara ke peringkat separuh akhir sekaligus mengiringi gandingan campuran profesional Tan Kian Min dan Lai Peijing yang juga lolos pusingan 4 terbaik. Pada saingan suku akhir di Istora Senayan, Wei Chong dan Kai Hun tidak diberi laluan mudah. Berdepan bergu Taiwan Lu Cheng Yao dan Yang Pun Huan, mereka terpaksa bertarung sehingga 3 set sebelum menang 21-17, 18-21 dan 21-10 dalam tempoh 57 minit. Gandingan Kai Meng dan Lai Peijing pula melangkah ke separuh akhir selepas menewaskan pilihan ke-8 dari Korea Selatan Kim Won Hu dan Jong Nan Yun 21-8, 21-19. Dalam pertemuan lain, satu lagi bergu lelaki negara Nur Izzuddin Rumsani dan Goh Zifei gagal meneruskan perjuangan. Biarpun berjaya memberikan saingan kepada pasangan Cina Liang Weikeng dan Wang Chang, mereka tewas 18-21, 21-18 dan 21-19 dalam tempoh 58 minit. Nasib malang turut melanda bergu wanita utama negara Pelitan dan M. Tina yang tumpas kepada gandingan Cina Cheng Kin Chen dan Jia Yifan 20-22, 18-21 dalam tempoh 51 minit. Sementara itu, pemain profesional negara Lee Zijia juga gagal ke peringkat separuh akhir selepas tumpas kepada pemain Thailand Kun Lau Witisan. Pemain berusia 26 tahun itu menampilkan aksi hamba apabila kecundang dengan straight set 21-16 dan 21-17. Seorang lagi wakil persaingan negara Leung Jun Hao juga tidak berupaya meneruskan rentak cemerlangnya. Jun Hao dikecewakan pilihan ke-6 dari China Li Shifeng 11-21, 12-21 dalam tempoh 43 minit. Beralih ke kejohanan skuash Piala Asia Tenggara 2024 di Manila, Filipina. Bergu campuran skuash negara Nur Aina Amani Apandi dan Ong Sai Hung hanya mengambil masa 12 minit untuk merangkul gelaran kejohanan. Pada aksi final di Kompleks Sukan Rizal Memorial, pasangan negara dengan mudah menumpaskan gandingan tuan rumah Yuan Alicia Dalida dan Wan Aryo Dalida 11-5 dan 11-5. Ia juga merupakan kejuaraan berganda buat Nur Aina Amani selepas merangkul gelaran juara individu wanita pada Rabu. Dia menewaskan rakan senegara Chan Yiwen 11-2, 11-2, 8-11 dan 11-6. Sebentar itu, Sai Hung muncul naik juara kategori lelaki selepas ditewaskan rakan senegara Sanjay Jivar.
Kejohanan Rugby Asia ARC 2024 skuad rugby 15 sebelah kebangsaan terus mengekalkan semangat juang yang tinggi bagi menghadapi pasukan Hong Kong hari ini. Ketua Jurulatihnya Muhammad Farid Shazwan Abu Bakar maklumkan walaupun tumpas kepada Korea Selatan pada minggu lalu, pemainnya memiliki motivasi tinggi dalam memburu kemenangan pertama. Beliau yakin anak buahnya akan terus memberikan tumpuan sepanjang kejohanan berkenaan. Barisan Jurulatih rasa terperanjat dengan motivasi tinggi kepada pemain-pemain walaupun selepas kita tewas dengan pasukan Korea Selatan. Jadi Barisan Jurulatih nampak yang sedikit pun tidak menjejaskan tumpuan para pemain untuk memberikan sehabis baik untuk membawa cabaran pasukan rugby kebangsaan. Pertemuan pasukan kebangsaan menentang Hong Kong akan berlangsung di Stadium Universiti Putra Malaysia UPM Serdang. Skuad memenang lelaki negara mencipta sensasi apabila meraih emas acara kompaun berpasukan lelaki Piala Asia 2024 kejohanan ranking dunia peringkat 3. Pasukan negara mengejutkan tuan rumah Korea Selatan pada aksi final di Suwon. Malaysia dibarisi Muhammad Juwaidi Marzuki, Muhammad Syafiq, Muhammad Arifin dan Alang Arif Akil Muhammad Ghazali menumpaskan Choi Yun Gyu, Kang Dong Hyung dan Lee Yun Hao dengan keputusan 236-234. Berita gembira itu dikongsi Majlis Sukan Negara MSN melalui Facebook rasminya. MSN mengucapkan syabas dan tahniah kepada pasukan negara yang berjaya menunjukkan prestasi terbaik untuk membawa pulang pingat emas. Kejohanan memanah Piala Asia 2024 yang membuka tirai Isnin lepas dijadualkan berakhir hari ini. Menjelang kejuaraan bola sepak Euro 2024 yang bermula di Jerman minggu depan, Stadium Olimpik Berlin kini sedang menerima sentuhan terakhir sebagai antara venue utama. Stadium berkenaan akan menjadi gelanggang perlawanan pembukaan kumpulan B melibatkan pertemuan Sepanyol menentang Croatia pada 15 Jun. Stadium Olimpik Berlin merupakan antara 10 stadium yang akan digunakan sepanjang saingan Euro yang bermula di Munich pada 14 Jun. Stadium berkenaan yang dibina untuk Olimpik di Jerman pada 1936 telah mengalami banyak pengubahsuaian dan boleh memuatkan sekurang-kurangnya 71,000 penonton. Sebanyak 14 pasukan dari seluruh Eropah akan bertanding bagi merebut trofi ikonik kejohanan ini dengan Itali merupakan juara bertahan. Bekas pemain Chelsea Thiago Silva telah tiba di Brazil bagi meneruskan karirnya bersama klub baharu Fluminense. Ketibaannya di lapangan Rio de Janeiro disambut meriah penyokong klub tersebut. Kemunculannya disambut dengan jeritan penyokong yang teruja untuk melihat aksi pemain pertahanan itu beraksi bersama klub kesayangan mereka. Silva telah menandatangani kontrak 2 tahun bersama Fluminense selepas 4 musim bersama Chelsea. Pemain berusia 39 tahun itu pernah beraksi bersama Fluminense dari tahun 2007 hingga 2009 sebelum menyertai beberapa klub ternama Eropah seperti AC Milan dan PSG. Menurut Silva, dia amat gembira dengan sambutan yang diberikan dan peluang untuk kembali bermain bersama klub ini amat bermakna buat dirinya. Legenda tinju Mike Tyson dijadual menentang Jake Paul dalam satu pertarungan pada tarikh baharu 15 November depan. Perlawanan tersebut yang sepatutnya berlangsung di Stadium AT&T di Arlington, Texas pada 20 Julai lepas terpaksa ditangguh akibat masalah kesihatan Tyson. Bekas juara heavyweight berusia 57 tahun itu dinasihatkan untuk hanya melakukan latihan ringan yang minimum dalam beberapa minggu akan datang sebelum pulih sepenuhnya. Walaupun pertemuan tersebut ditangguh, Tyson atau dikenali dengan gelaran Iron Mike teryakin untuk menubuhkan Paul, seorang bekas pencipta kandungan YouTube. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara Palestin, pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua.